Okey. So malam ni kita akan sambung kita punya apa orang kata sembang santai je lah kan. Kita discussion santai-santai untuk bab yang keenam iaitu asid, base dan garam. Tapi saya takut tak sempat nak masuk garam, jadi kita cuba habiskan asid dan base. Okey, cuba kalau sempat kita akan masuk garam sebab bab 6 ni memang satu bab yang besar, yang banyak lah kita kena cover. Okey, so kita tengok balik soalan yang soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 dia tanya manakah antara pernyataan berikut adalah benar mengenai asid? So yang pertama, asid menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Betul ke salah pernyataan tu? Merah kepada biru. Okay, salah sebab sepatutnya kalau asid dia menukarkan biru kepada merah. Okey, yang kedua, asid mengandungi ion hidrogen dalam larutan aqueous. So betul lah kan larutan aqueous. Okey, yang ketiga, asid mempunyai pH lebih dari 7. Salah, sepatutnya pH kurang dari 7. Yang keempat, asid bertindak balas dengan logam. Okey, hasilkan ataupun membebaskan gas hidrogen. Betul tak? Betul lah kan? Okey, jadi yang betul adalah 2 dan 4. So mana 2 dan 4? C jawapannya. Okey, boleh? Kalau kamu nak guna teknik potong tadi, kalau nak guna teknik potong, satu tu memang salah kan? So A dengan B automatik salah. So antara C dengan D sahaja. So D pun salah sebab ada pilihan jawapan D. So kalau nak guna teknik potong lah. Kita potong terus jawapan yang tak ada kena-mengena. Sebab kita takut dia mengganggu kita masa kita nak pilih jawapan. Okay, next soalan SBP tahun pula dah soalan SBP 2021. Okay. So dalam satu eksperimen, kertas penunjuk semesta lembap. Okay. So dekat sini kertas, kat sini adalah kertas penunjuk semesta lembap. Iaitu penunjuk universal atau penunjuk semesta bertukar daripada hijau kepada ungu apabila gas X dialirkan. So cikgu nak recall sedikit, kalau penunjuk semesta ni, kalau dia warna hijau, dia dalam keadaan apa? Siapa tahu? Kalau hijau dia neutral, yes betul. Okay, sambil-sambil tu kamu boleh carilah jawapan. Hijau neutral. Kalau dia asid dia warna apa? Yes, merah. Okay, merah hingga jingga. Merah hingga jingga. Merah, jingga. Okay, Iman jawab hijau ke merah. Betul. Hijau tu daripada neutral ke merah. Kalau merah tu maknanya dia adalah asid kuat atau asid pekat. Okay, and then kalau dia warna, kalau dia alkali. Okay, kalau dia alkali dia warna apa? Ungu. Okey, kalau alkali kuat dia warna ungu, tapi kalau pH dia dalam 8 9 dia berwarna biru. So kalau alkali ni dia biru ke ungu. Ungu, biru ke unguan lah. Okey. So apabila dalam maklumat dia nyatakan kertas penunjuk semesta ni bertukar daripada hijau ke ungu apabila gas X dialirkan. Jadi kamu rasa-rasa gas X ni gas alkali ke gas asid? X tu alkali ke asid? Yes, betul Cia. X tu adalah beralkali. Okey, jadi yang mana satu, yang mana satu pernyataan yang betul tentang gas X. Jadi mana yang betul tentang gas X? Kalau X ni adalah gas yang beralkali. Okey, jadi nilai pH kurang daripada 7. Of course lah salah kan? Sepatutnya nilai pH lebih daripada 7. B. X mengion dalam air menghasilkan ion hidroksida. Macam betul. Right dulu. Okay. C. X mempunyai kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Of course lah salah. Potong set-set jawapan C.
Okay, D, X terhasil daripada tindak balas antara asid dengan alkali. Lagilah salah kan? X tu adalah gas beralkali, bukannya garam. Jadi salah. Jadi jawapannya adalah B, boy. Boleh faham ke? Okey, boleh. Alright, Alhamdulillah. Okey, soalan negeri Kedah. Raja di bawah menunjukkan gas X dialirkan ke dalam air suling. So, larutan yang dihasilkan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Jadi, gas X ni sifat dia apa? Asid ke alkali? Asid, betul Si. gas tu berasid. Jadi, soalan dia tanya apa? So gas X tu gas berasid. Cikgu tulis sikit. Gas X ni asid supaya tak lupa. Jadi apakah gas X? Amonia ke? Sulfur dioksida ke? Karbon monoksida ke? Ataupun nitrogen monoksida? Amonia ni alkali kan? Kalau dia larut dalam air, dia akan menghasilkan larutan amonia. Larutan amonia tu alkali lemah. Okey, jadi gas berasid. Yang mana satu gas berasid yang menyebabkan hujan asid? Gas yang dibebaskan oleh asap kilang. Yang mana satu? Okey, betul. B. Alright. Ingat gas sulfur dioksida, karbon dioksida, nitrogen dioksida. Itu semua adalah gas berasid. Okey, kenapa bukan D? Nitrogen monoksida bukan berasid tetapi dia gas beracun. Okey, sama juga dengan karbon monoksida. Dia adalah gas beracun yang boleh mengganggu kita punya sistem pernafasan. Dia bukanlah gas yang berasid. Okey, boleh jelas? Saya rasa gas selamat ke? Tak selamat. Gas beracun tak selamat. Saya tak nampak lah murid kelas beta. Ada tak murid kelas beta dalam ni? Kejap saya nak share link kat beta. Saya takut beta ni dia tak perasan. Tadi saya terlupa. Saya terhantar link tu dekat alpha je. Delta je tadi. Kejap ya. Bagi saya masa sekejap. Lupa pula nak forward dekat beta, kelas beta. Tak nampak pula kelas beta malam ni. Kelas alpha maybe cikgu Nurul dah bagi link kan. Okay. Saya baru nak ajak kelas beta ni. Memang tak ada murid kelas beta. Allah Akbar, kesiannya. Okay, kejap. Cikgu nampak dalam ni ada kelas alpha dengan delta sahaja. Okay, alright. Cikgu dah hantar. Kita tunggu sekejap. Ada tak yang masuk? Takut dia orang tak baca. Message pula. Ada tak sesiapa yang boleh call kawan kelas beta, ajak dia join? Haris, biasanya Haris ni ada tapi tak nampak pula Haris. Okey, ada tak yang join kelas beta? Okey, tak apalah, cikgu record nanti kita share lah hasil rakaman tu. Okey, so kita dekat soalan mana tadi? Soalan Melaka kan? Okey, soalan Melaka pula. Sorry, soalan negeri Kedah. Okey, kita sambung dengan soalan Melaka. Okey, so soalan Melaka, soalannya berbunyi, this one Okey,
So soalan Melaka dia kata, jadual 3 menunjukkan keputusan ujian menggunakan metil jingga. Okey, tadi penunjuk universal. Sekarang metil jingga. Okey, so kalau metil jingga, kalau metil jingga, kalau dia neutral warna apa? Neutral warna apa? Siapa tahu? Okey, kalau dia dalam neutral, dia adalah warna jingga. Cikgu tulis kecil dekat hujung sini. Kalau dia dalam keadaan berasid, dia warna apa? Ada yang hafal tak? Merah, betul. Yang tak hafal tu tak apa. Tulis je dekat tepi tu. At least malam ni kamu ingat. Kalau dia alkali, dia warna apa? Kuning. Okay? Very good. Kuning. So, based on soalan, dia kata, okay, kalau merah dia cuka. Okay, merah cuka. Jingga Y, kuning air kapur. Okay, kuning air kapur. Jadi, apakah larutan Y? Larutan Y itu apa? Antara A, B, C dan D. Yang mana bersifat neutral? Yes, larutan natrium klorida. Sebab larutan natrium klorida itu adalah larutan garam kan. Jadi larutan garam ni memang bersifat neutral dan hasil daripada tindak balas peneutralan antara asid dan juga alkali. Okey, kelas boleh ke setakat ni? Okey, next kita lihat soalan nilai pH. Okey, soalan nilai pH. Okey, soalan yang ke-11, soalan negeri Kedah. Jadual menunjukkan larutan P, Q, R dan S dengan nilai pH. Okey, so antara yang berikut, yang manakah yang akan bertindak balas dengan magnesium? Okey, bertindak balas dengan magnesium menghasilkan gas hidrogen. So kita tahu antara asid atau alkali yang mana yang akan bertindak balas dengan logam reaktif menghasilkan gas hidrogen ialah acid. Yes, betul, very good. So antara P, Q, R dan S, which one is acid? Alamak, senang soalan ni. Lah kan sebab nilai dia adalah 3. Hai Carol, Carol baru join, mesti baru semayang, mesti lepas semayang isyak ni kan? Okay, tak apa. Nanti yang terlepas tu boleh tengok rakaman ya. Okey, next soalan negeri Kedah. Okey, soalan percubaan negeri Kedah. Saya terlupa lah sekejap bila kita masuk dalam tajuk nilai pH, kita ada 3 formula kena hafal. Ingat tak apa formula dia? Siapa ingat formula dia? pH sama dengan log. Negatif log. Okey, Chia dah bagi negatif log kepekatan ion hidrogen. Okey, kalau dia bagi asid, kepekatan asid ataupun kepekatan ion hidrogen, so kita guna formula pH sama dengan negatif log darab dengan kepekatan ion hidrogen. Okey, kalau dia bagi kepekatan ion hidroksida, jadi kita tak boleh direct pH kita kena cari POH. So, sama jugalah formula dia, negatif log OH minus, negatif log kepekatan ion hidroksida. Okey, so kalau soalan dia bagi kepekatan ion hidroksida, dia suruh cari nilai pH. So tak boleh directly guna formula yang first, tak boleh. So kita kena cari nilai POH and then kita ada formula yang ketiga, kita guna formula yang ketiga, pH tambah dengan POH sama dengan 14. So, kamu kena hafal formula ini. Aku tak rasa dia akan bagi, memang tak bagilah formula ni. Okay? Okay. So, dah salin 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 kat kertas ni je. Okay, so kita go through balik soalan negeri Kedah. Sekarang setakat ni tak jumpa lagi lah soalan pengiraan. Ya Karen, nak tengok. Okay, kejap. Kalau nak sempat salin, screenshot dulu. Kalau nak salin, salin dah Okay.
Okey, soalan negeri Kedah lebih kurang macam soalan Kedah. Okey, soalan Kedah ni sama kan sebab dia Kedah dia ada dua set soalan trial, set 1 dan set 2. Yang tadi ni soalan set 1, sekarang set 2. So dia kata jadual 2 menunjukkan larutan A, B, C, D dan E dengan nilai pH. So dia kata dua larutan manakah yang menghasilkan larutan neutral apabila dicampurkan. Jadi dua larutan tu mestilah antara asid dan alkali. Jadi yang mana satu asid dengan alkali? Pasangan asid dan alkali. B dan E. B dan E. Okey. B dan E. So B 6, E 11. Okey, very good. Soalan negeri Selangor. Kalau saya cepat sangat, tolong bagi tahu. Okey. Aku ada yang tercicir. Sebab cikgu tahu ramai yang tengah buat bersama-sama dengan saya. Okey, soalan negeri Selangor. So, dia kata jadual 2 menunjukkan nilai pH bagi dua larutan dengan kepekatan yang sama. Okay, kepekatan dia sama tapi nilai pH dia berbeza kan. Kita nampak X, nilai pH dia 8, Y 13. Okey, apa yang awak boleh buat kesimpulan? Apa maklumat yang awak boleh dapat daripada jadual ni? Alkali, yes betul. Kedua-dua alkali. Lagi? Alkali kuat, alkali lemah. Very good. Alkali kuat, alkali lemah. Yang mana satu alkali kuat? X alkali lemah. Okey. Y alkali kuat. Okey, cikgu tulis kat sini Manakala X alkali lemah. Okey, so itu maklumat yang kamu dapat. Baru kita tengok soalan. Pernyataan manakah yang menerangkan perbezaan antara nilai pH itu? Allah. Cikgu nak highlight dia merah pula. Okey, perbezaan antara nilai pH itu. So, yang mana satu? Okey, kita go through setiap option jawapan. So, A, dia kata X mengayon lengkap. Betul ke X mengayon lengkap? Mestilah salah kan? Sebab X tu alkali lemah. B, bilangan mol ion hidroksida X adalah lebih tinggi. Betul ke X lebih tinggi? Of course lah, salah sebab X alkali lemah. Jadi bilangan mol ion hidroksida dia mestilah lebih rendah daripada Y. Okey, C, darjah pengayonan Y lebih tinggi. Betul tak? Betul, sebab Y adalah alkali kuat. Jadi dia akan mengayon dengan lebih cepat ataupun darjah pengayonan dia lebih tinggi. Okey, so betul. Kalau kita tengok yang D, kepekatan ion hidroksida dalam X lebih tinggi. So memang salah lah, sepatutnya X tu adalah alkali lemah, jadi dia akan menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang lebih rendah daripada Y. That's why pilihan jawapan D tu salah. Okey, next kita lihat soalan negeri Kelantan. Dia dah datang dah soalan pengiraan. So please yang belum jawab soalan ni, make sure ada calculator dengan kamu. Okey, so dia kata tentukan nilai pH. Dia tak nak nilai pOH, dia nak nilai pH bagi larutan barium hidroksida. So kita tahu ini adalah alkali. Okey, ini adalah alkali yang berkepekatan 0.05 mol per desimeter padu. Jadi kita nak guna formula mana? Ataupun apakah langkah pertama yang kita nak guna? Cari pH. Yes, cari nilai pOH. Okey, cikgu buat yang tak kosong. So, pOH sama dengan negatif log kepekatan ion hidroksida. So, berapa dapat ni? Negatif log 0.1. Betul, negatif log 0. Negatif log 0.1. Betul. Negatif log 0.1. Carrier ni dia cari nilai pOH ke pH?
Okey, cuba kamu tekan kalkulator. Negatif log 0. Ada yang jawab C, B, D. Okey, kepekatan ion hidroksida berapa? 0.05 kan? Betul tak? Okey, negatif log 0.05 sama dengan 1.3. Betul jawapan Misha. Okey, second step kita kena buat apa? Soalan nak nilai pH. Okey, soalan nak nilai pH. So, second step kita kena buat apa? Form 14 tolak 1.3. 14 tolak 1.3. Okey. Cikgu nak ambil yang Misha dulu sekejap. pH tambah pOH sama dengan 14. Hai Cikgu Nurul. Saya nampak Cikgu Nurul masuk tadi. Okey, Cikgu Nurul kita Waalaikumsalam. Kita dekat soalan Negeri Kelantan ni Cikgu Nurul. Nak cari nilai pH. Okey. Okey. So tadi Misha bagi formula. pH sama dengan pOH sama dengan 14. So pOH kita dah dapat 1.3. Jadi nak cari nilai pH sama dengan 14 tolak 1.3. So berapa dapat? 12.7. Jadi jawapannya apa? Tadi macam-macam jawapan keluar. A lah, B lah, C lah. Ibu, Ya. kita kena darat dua ke? Oh, ya, betul-betul. Betul-betul. Saya terlepas pandang. Kat mana kena darat 2? Sini kan? So sepatutnya ni salah. Sepatutnya sini berapa? 0.1. Betul. So negatif log darat 0.1 berapa? Negatif log 0.1 berapa? 1. Okey. Di sini 1. Jadi yang merah tu adalah jawapan yang betul Okey. Jadi dekat sini 1.0. Jadi jawapannya berapa? .0. Jadi betul tak jawapan kita B? Sebenarnya jawapan dia adalah C. Very good. Okay, jadi ingat Okay, jadi ingat. Tengok dulu. Berapakah bilangan mol ion hidroksida? Kalau H tak payah darat 2 ke cikgu? Oh, okey. Maksud saya bukan sebab hidroksida kena darat 2. Kalau kita pecahkan, kita ceraikan dia, okey, dia akan sekejap. PaOH2 ni kalau kita ceraikan dia, dia akan menghasilkan ion barium dan ion hidroksida. So dekat sini, Allah, saya tersalah tulis. Okey, saya tersalah tulis tu. Saya dah betulkan. Okey, jadi sini ion hidroksida ada 2. So dia menghasilkan 2 mol ion hidroksida dekat situ kan. That's why yang ini kepekatan dia 0.05 kena darab dengan 2. Okay, that's why kita dapat 0.1. Jelas tak? Jelas Okay, very good. Okay, macam ni lah baru kita seronok with discussion. Kadang-kadang saya pun ada yang saya terlepas pandang. So kamu tegur kalau ada cikgu salah. Okey, next soalan Terengganu. Okey, soalan Terengganu, soalan nombor 25. Hitung nilai pH bagi larutan alkali yang mempunyai ion hidroksida negatif mol negatif pula dah. Kepekatan ion dia 0.5 mol per desiliter padu. Dia suruh cari nilai pH. Jadi kaedahnya sama macam soalan Kelantan tadi. Okey, berapa kamu dapat? Okay, cikgu besarkan sikit soalan. D. Okey, berapa orang yang dapat D? Cikgu nak setiap orang tulis jawapan kat situ. Betul ke?
Seorang baru dapat D. Okey, Kirwana dapat D. Alice D. Fong D. Yes, memang betul. Jawapannya adalah D. Ada tak yang tak tahu? Ataupun yang dia dapat jawapan lain dan dia nak bincang. Dia nak suruh cikgu tunjuk cara kerja. Jadi cara dia sama je. First kamu cari nilai POH. And then yang kedua baru kamu cari nilai PH. Boleh? Kejap Okey. Okay, boleh dengar suara cikgu? Kalau yang suara cikgu hilang tu berarti tahu tau. Nanti kan jadi macam tadi. Cikgu pun tak tahu kenapa tadi. Mungkin line dah kot. Okey, next. Kita tengok soalan Melaka. Okey. So, berapakah kemolaran larutan natrium hidroksida dengan nilai pH per 12? Dia suruh cari kemolaran natrium hidroksida. Macam mana nak cari? Ada tak yang dah kira, yang dapat? Okey, Chia dapat A. Alia dapat A, Fong dapat A, Raukah dapat A, Kinwana dapat A. Yes, betul jawapan A. Okey, boleh tak someone tunjuk jalan kerja? Okay, first nak cari apa ni? Yang first ni. First nak cari apa? Please, yang dapat jawapan A tu mula-mula kamu cari apa? Okey, 2 sama dengan negatif log M. Okey, cikgu ambil yang 4. Dia cari POH. Okey, dia nak cari POH. Sebab apa POH? Sebab natrium hidroksida adalah alkali. Jadi POH sama dengan 14 tolak dengan pH. Nilai pH dia 12. Jadi berapa nilai POH yang dia dapat? 2. That's why tadi Chia punya dia buat 2 sama dengan apa tadi Chia? Sekejap, cikgu tengok balik. Okey, 2 sama dengan negatif log OH minus. Okey. Okey. Alright, betul. So, macam mana kita nak cari kepekatan OH? Ni mathematics kamulah. Okey, kamu tukar log kepada apa? Kita nak tukar dia. Okey, kita tukar jadi 10 kuasa negatif 2. So, tekan je kalkulator. So, apabila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai dia 0.01. So, itu adalah kepekatan. Jadi formula dia, unit dia adalah mol per desimeter padu. Boleh ke? Ada tak yang tak jelas lagi cara pengiraan dia? Jelas ya? Faham. Okay, very good. Anas pun faham. Okay, good. Next. Cikgu Nurul nak sambung ke ataupun nak saya teruskan dulu? Okay, saya sambung Okay, boleh sambung. Bisna. Ya. Sangkut. Line sangkut. Tak apa, saya sambung lah. Saya teruskan Okay. Next. Soalan negeri Kelantan. Okay, antara zarah-zarah dalam kumpulan dalam larutan amonia, apakah zarah yang menyebabkan larutan amonia bersifat alkali? Okay, larutan amonia. Apakah formula kimia larutan amonia? Siapa tahu? Siapa boleh share dekat sini? Formula kimia larutan amonia. NH3. NH3 tu dia dalam keadaan larutan ke molekul? Gas, sorry. Molekul pula. Gas ke larutan? Kalau NH3. Gas. So, sini larutan amonia. Maknanya dia dah tambah air kan? So, apa formula kimia dia? Ada tak yang tahu? NH4 tu ion amonium.
Good try, good try. Ada lagi? Larutan amonia. NH3 aqueous cikgu. Apa? NH3 aqueous, betul. Aqueous. NH3 Plus dengan H2O. aqueous. Yes. Plus dengan H2O. Oh, Cikgu Nurul nak buat persamaan. Okey. Okey, menghasilkan apa Anak ni? panah berbalik. Anak panah berbalik. Oh, sorry. Lupa pula. Okey, Allahu Akbar. Okey, dia menghasilkan apa? Cepat. Ion apa? Okey, Syafiq dah bagi jawapan. NH4 OH. Betul? Betul. Betul tak? Okey. So, ion apa ataupun zarah apa yang ada dalam larutan amonia ni yang menyebabkan dia bersifat alkali? Cepat tengok. OH minus, betul. Okey. So, sebab that's why saya tanya tadi apakah formula struktur, formula kimia untuk larutan amonia supaya kamu nampak apa zarah ataupun ion yang ada dalam larutan amonia tersebut yang menyebabkan dia bersifat alkali. Okey, next adalah soalan negeri 9. Okey, antara ion yang berikut, yang manakah menunjukkan sifat alkali? Alamak, soalan paling senang kan? Cepat. Ion oksida, betul ke? D, ion hidroksida lah. Kenapa jadi biru pula? Merah sepatutnya. Okey, ion hidroksida. Yang lain tu memang salah lah ion hidrogen ni asid, ion amonia pun bukan Okey, so soalan negeri Selangor, set 1, antara berikut yang manakah asid kuat? Mana satu asid kuat? Asid formik, asid etanoik, asid karbonik, asid nitrik. Betul. Okey, Cia jawab D. Dania pun jawab D, asid nitrik. Okey, yang lain tu adalah asid lemah. Ya, Cia? Asid etanoik paling lemah kan? Paling lemah ya Cikgu Nurul? Ada lagi tak asid paling lemah? Lain Cikgu Nurul tak berapa okey. Saya kena double check balik adakah asid etanoik asid paling lemah, sebab setahu saya dia adalah asid lemah sahaja. Okey. Dia asid lemah tapi dia asid monoprotik. Dia menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Ya. Asid formik tu itu adalah asid metanoik. Okey, jadi untuk kita tentukan paling tak paling tu maksudnya kita kena based on Nilai pH dia pengiraan kan? kita tu kan. Jadi tak boleh ya. Jadi kat sini kita hanya boleh secara umum sahaja kita nyatakan bahawa yang ni semua ni adalah asid lemah melainkan asid nitrik. Yes, betul. Untuk kita ni ada berapa asid kuat yang kena ingat? Kena tahu. Belajar. 3, 4. Okey. Cikgu Cuba sudah kita tulis. nyatakan Apa asid dia? kuat. First. Okay, HCl. H2SO4. Okay, betul. HNO3. Okay, ada 3 je kan? Okay, so asid kalau H3PO4. Cikgu Sena tulis, Cikgu Sena. Ni asid apa ni? Asid apa tu? Phosphorus. Good try. Phosphorus tu Lagi nama yes, acid phosphoric was, acid. Okay, kalau COOH. ulang lagi sekali, tak jelas tadi. CH3COOH. Ni asid apa? Okey, asid etanoik. Okey.
Okay, so daripada yang cikgu senaraikan ni sebenarnya ada 3 benda yang awak akan dapat. Okay, yang pertama awak boleh kelaskan dia kepada asid kuat, asid lemah. Okay, and H3PO4 pun asid lemah. Okay, yang kedua, yang ketiganya awak boleh kelaskan dia kepada berdasarkan kebesaran asid. Okay, kebesaran asid tu maksudnya penghasilan bilangan ion hidrogen bila dia mengion dalam air. Okey, yang awak sebut monoprotik, diprotik, triprotik tu kan. Okey. Thank you Cikgu Husna. Okey, jadi kalau kita nak tengok kat sini persamaan Betul tak? antara Asid fosforik triprotik. yes, triprotik. Okay. Dia ion hidrogen tapi dia adalah asid lemah, menunjukkan bahawa dia akan mengion separa dalam air. Cikgu Nurul, Ya, asid fosforik tu asid lemah bukan asid kuat yes, ke? lemah. Tak, lemah. Asid lemah. Okay, Ha-ha. Fong tanya. So hanya ada 3 je asid kuat tolong ingat. 3 ni je. Salin yang ni, screenshot. Misha sejak bila dia jadi asid kuat? Fosforik Okay, asid nanti. dia asid lemah. Walaupun Sebab 3 tu kebiasaan tapi tengok Mesha confused sebab dia ada confused. tiga mol ion hidrogen. Betul tu dari segi kebiasaan apabila dia bercerai ataupun mengion dia boleh menghasilkan 3 mol ion hidrogen, tetapi darjah penceraian dia tu adalah rendah. Dia mengion separa lengkap. Betul kan Cikgu Nurul? Ya. That's why dah dia kategori sebagai asid lemah. Okay, sekejap. Ada Chia tanya, Cikgu, HCl dengan asid nitrik mana lagi kuat? So jawapan dia sama. Kalau kita nak tahu kuat. dia kuat dengan tak tu sama-sama je. Sebab dia kategori asid kuat so dia akan mengion lengkap dalam air. Tu je jawapan dia. Jangan pening kepala Jangan fikir siapa lagi kuat tau. Paling Asid kuat sulfurik pun okay, asid sulfurik pun dia sama kuat je dengan tiga-tiga kuat tapi dari segi kepekatan ion yang terhasil dia lagi banyak lah sebab dia diprotik. Okay, tak apa, cikgu faham. Okay. Alright. So kita continue. Depends kepekatan. Betul. Jawapan form paling betul. Depends on kepekatan. Okay. So kita continue dengan soalan Johor. Masih lagi soalan yang sama antara yang berikut. Yang manakah asid lemah? Baru je tadi Cikgu Nurul terangkan. Which one is asid lemah? Okay, ramai yang jawab C, betul. So asid lemah adalah asid etanoik. Wow, confident semua. Bagus. Okay, next. Kita lihat soalan Perlis. Okay. Soalan Perlis So antara yang berikut, yang manakah betul tentang larutan asid lemah? So mengion separa dalam air. Macam betul, memanglah dia mengion separa dalam air. Yang ada jawab A dah pun. Okey, betul A. Kita tengok sikit soalan B. Soalan B, pilihan jawapan B. Mengion lengkap. Salahlah, dia mengion separa lengkap kan. Okey, C, kepekatan larutan adalah tinggi. Kepekatan larutan adalah tinggi. Kepekatan larutan adalah tinggi, taklah kan? Okay. And then D, larutan tidak bertindak balas dengan alkali. Since dia adalah asid, dia akan bertindak balas dengan alkali. That's why pilihan jawapan D itu salah. Okay, next adalah soalan Negeri Melaka. So, rajah 3 menunjukkan satu bahan kimia Y. So, apakah definisi yang sesuai bagi bahan Y? So, cikgu kecilkan sikit sebab dia soalan sangat panjang. Okey, apa yang kamu boleh faham daripada gambar rajah ni? Apa yang kamu boleh faham? Cikgu nak tanya. Mengion separa, betul.
Molekul bertambah. Okay, so apabila bahan Y ni dia tambah air, bilangan molekul tu masih bertambah, bilangan molekul tu bertambah. So, maknanya awak tahu dia mengion separa, okay, cikgu tulis kat sini. Mengion separa lengkap. Okay, and then bilangan macam mana tahu dia mengion separa? Okay, macam mana Fong tahu dia mengion separa? Macam mana Fong tahu dia mengion separa lengkap? Misha pun nak type soalan yang sama. Dah main gelak-gelak. Saya tanya ni, macam mana Fong tahu dia mengion separa lengkap? Ada satu molekul lagi. Ini molekul kan? Ada molekul and then dia dalam keadaan molekul. And then bila dia tambah air pun, dia ion apa? Ada charge, ion yang bercharge ada satu kat sini. Yang lain, sekejap cikgu letak warna biru warna biru yang ni. Yang ion yang terhasil. Okay, yang lain masih lagi dalam keadaan molekul. So itu maklumat yang kita boleh dapat lah daripada rajah. Okay, faham Okay, jadi antara A, B, C dan D yang ni. Saya pun tak boleh nak jawab H plus ke OH minus. Cikgu Nurul, rasa H plus ke OH minus? Okey, kalau boleh refer buku teks kalau ada 150. Sebenarnya kalau nak tengok bandingkan dengan ion hidroksida, kita tahu dia OH. So OH minus maksudnya dia ada gabungan dua atom kan? Betul tak? So kalau kat sini awak nampak ada satu je. Maksudnya kalau satu dia adalah untuk ion hidrogen H+. So yang ini dengan yang Cikgu Usna bulatkan yang bawah ni. Yang mana? Gambar tepi dia tu. Ke kiri. Gerak ke kiri tangan. Ke kiri, gerak ke kiri tangan Usna. Gambar tu. Gambar yang sama. Yang ni mana? Tepi dia gerak. Dia ada 4 kan? Nak tunjuk ada satu yang dia terurai tu, yang mengion tu. Dalam bulatan yang sama. Okey, saya besarkan dalam bulatan yang sama. Bulat dah. Mana satu tadi? Allah, dia dah lari. Kejap ya, sorry. Bawah. Dah banyak. Dia terlari ke atas. Ke bawah. Banyak juga dia lari rupanya. Okey, ni dah nak sampai ni. Okey, yang ni Okey, gambar yang bawah tu. Bulatan. Okey, Usna dah bulatkan yang warna biru tu kan? Dah highlight kan? Yang biru tepi yang dia. Biru, bertentangan tepi dengan dia. Ke kiri dia. Try bulat ke kiri dia. Bukan, kiri lagi. Lagi. Molekul yang kiri sekali. Yang kiri sekali. Yang ni? Yes, yang tu. Okey, nampak tak? Bulatan kecil dia tu, dia dah kurang dah satu. Sepatutnya dia ada 6 kan? Oh, ya. Betul. Faham. Okey, yang lain kekal dalam keadaan molekul. Okey, maksudnya menunjukkan bahawa bahan ini mengion separa dalam air. Jadi kita nak decide sama ada dia asid atau alkali, tengok yang ni dia ada satu molekul ataupun dua. Okey, kalau satu maksudnya dia kepunyaan ion hidrogen. So kita tahu ini adalah asid lemah, betul kan? Ya. Saya tak perasan sepatutnya ada lagi satu biru kat sini. So yang ini yang terpisah jadi yang ini. Betul. Boleh faham So untuk peringkat kita ni, dia hanya fokus asid lemah kita adalah asid etanoik sebenarnya. Okey, ni kepunyaan molekul bagi asid etanoik. Okey. So antara A, B, C dan D. So
Yang paling tepat kita tengok A, sebatan ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid diganti dengan ion logam atau ion amonium. Macam kita baca 2 kali pun macam tak ada kena-mengena dengan asid lemah kan. So kita abaikan dulu. Okey, larutan yang diketahui kepekatannya dengan tempat pun sama, tak ada kaitan dengan gambar rajah. Bahan kimia yang mengayon dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi pun salah. Okey. D, bahan kimia yang mengayon separa dalam air. So betul yang ini untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah pun betul. Terbuktilah dalam rajah memang kita nampak dia mengayon separa dalam air dan kita nampak tadi yang terpisah ataupun ion hidrogen yang terhasil tadi tu ada satu je kan. Itu menunjukkan kepekatan ion hidrogen adalah rendah. Okay, so jawapannya adalah D. Boleh semua faham? Okey, faham. Alhamdulillah. Okey, next kita lihat soalan negeri Perlis. Okey, asid manakah yang mengandungi bilangan mol ion hidrogen paling tinggi? Mana yang menghasilkan bilangan mol ion hidrogen yang paling tinggi? Okey, Chia jawab C. Sebab apa Chia jawab C? Ramai yang jawab C. So memang betul lah jawapannya adalah C sebab C ni adalah asid sulfurik. Yang lain adalah asid nitrik, asid monoprotik, asid etanoik adalah asid lemah dan asid protik, asid hidroklorik. So antara A, B, C dan D, C jawapan yang tepat kerana asid sulfurik adalah diprotik. Jadi dia akan menghasilkan kepekatan ataupun bilangan mol ion hidrogen tu 2 kali ganda daripada asid yang lain, asid monoprotik. Okey, seterusnya adalah soalan negeri 9. Jadual 1 menunjukkan maklumat tentang 2 asid yang berbeza. Okey, so ada asid X dan juga asid Y. So asid X ni digunakan dalam pembuatan jeruk buah, asid monoprotik. Nilai pH dia adalah 4.8. So biasa kalau kita guna apa nak buat jeruk? Guna asid nitrik ke? Guna asid hidroklorik? Kita guna cuka. Okey, so cuka tu asid formik cikgu. Asid cuka, asid lemah kan? Nama dia tak ingat asid apa. Okay, Y digunakan dalam akumulator asid plumbum. So itu adalah asid sulfurik. Asid etanoik kan, cuka kan? Ya. So kita boleh kat sini kita confirm asid etanoik atau cuka Okay, so digunakan dalam akumulator asid plumbum ini adalah asid sulfurik. So dia asid diprotik betul dan pH dia adalah 1. So ini menunjukkan dia adalah asid kuat. So antara yang berikut pernyataan manakah yang benar okay, mengenai asid X dan Y. So which one pernyataan yang benar? Okay, Chia jawab B. Yang lain? Carol jawab B. Fong jawab B. Kinwana jawab B, Dania jawab B, Rauka jawab B, Iman jawab B. Okay, so kita tengok B. Asid X mengayon separa lengkap. Betul sebab dia asid lemah, manakala Y mengayon secara lengkap di dalam air. Okay, betul. Okay, kalau A, kenapa dia salah? Okay, sebab asid X mempunyai kepekatan ion hidrogen yang lebih tinggi. Patutnya salah lah, ion hidrogen dia lebih rendah. Okey, C kenapa salah? Sebab asid X bertindak balas dengan karbonat logam, manakala asid Y tidak bertindak balas dengan karbonat logam. So salah dia di situ. Sepatutnya Y pun akan bertindak balas dengan karbonat logam. Okey, so kita go through sifat kimia asid dan alkali. Okay. So dekat sifat kimia asid dengan alkali ni kamu kena tahu dia punya tindak balas lah. Okay, tindak balas kimia bagi asid dan juga alkali. Okay. Siapa ingat asid bertindak balas dengan apa? Apakah tindak balas asid? Asid bertindak balas dengan apa? Okay, first cikgu tulis kat sini sifat kimia asid. Kalau cikgu Nurul nak tambah boleh juga.
Okey, sifat kimia asid. So, yang pertama, okey, bertindak balas dengan, okey, kejap. Asid bertindak balas dengan karbonat logam. Siapa tadi tu tulis? Chia Chia yang nyatakan karbonat logam. So, dia menghasilkan apa? Asid bertindak balas dengan karbonat logam, dia menghasilkan apa? Siapa ingat? Garam. Garam dan air. Banyaknya. Yang mana satu tu? Okay, asid bertindak balas dengan karbonat logam, dia menghasilkan tiga hasilkan. Okey, betul. Garam tambah air, Karbon dia dioksida. karbon dioksida. So kalau karbonat dia mesti menghasilkan karbon dioksida. Okey, yang kedua. Asid bertindak balas dengan apa? Asid bertindak balas dengan Logam. logam. Banyak sangat jawapan. Cikgu tak tahu nak pilih yang mana. Okey, asid bertindak balas dengan logam dulu. So dia akan menghasilkan apa? Garam dan H2, hidrogen. Okey. Okey, yang ketiga. Asid bertindak balas dengan oksida logam. Okey, cikgu ambil dulu oksida logam. Okey, dia akan hasilkan apa? Garam dan air. Garam dan air. Okey, yang keempat. Asid bertindak balas dengan base. Menghasilkan apa? Base tu oksida logam lah kan sepatutnya kan? Garam dan air. Ada lagi tak yang saya tertinggal? Okey, so kita ada 4 tindak balas. Sebenarnya oksida logam tu dengan base tu adalah oksida logam dengan alkali lah Okay. Alright, tindak balas alkali. Okay, cikgu tulis warna biru pula. Sorry, ini bukan asid. Kimia asid, sifat kimia asid. Okay, yang kedua, sifat kimia alkali. Okey. So yang pertama, alkali bertindak balas dengan apa? Okey, alkali bertindak balas dengan asid menghasilkan apa? Okey, dia menghasilkan apa? Garam dan air. Samalah kan? Okey, yang kedua, alkali bertindak balas dengan apa? Alkali bertindak balas dengan apa? Garam amonium. Okey, betul. Dia bertindak balas dengan garam amonium. Dia hasilkan apa? Dia hasilkan apa garam amonium? Dia menghasilkan gas Garam, amonia. air dan gas amonia. Ya Allah, tertinggal pula garam dan air. Okey, lagi yang ketiga. Siapa ingat lagi? Dia ada 3. Ion logam, ya betul. Alkali bertindak balas dengan ion logam. Dia hasilkan apa? Cepat. Dia menghasilkan hidroksida, logam hidroksida. Ya, betul. Okey, dia menghasilkan hidroksida logam.
Okay. Ada lagi tak tindak balas dia? Ada tak yang saya tertinggal? Okey, hasil, oh ya betul, hasil ada cation ion. Kejap. Okey, sorry. Ada apa? Dekat tepi. Okey, so dan dia menghasilkan ion logam atau cation lah. Cikgu boleh di sini cation cation logam. Okey. So cikgu kecilkan, pokok ada yang nak screenshot. Okey. Okay. So sebenarnya yang asid tadi tu pun dia ada 3 je. So yang ini ni 3 dengan 4 ni dia samalah sebenarnya oksida logam dengan base. Base pula base tu. Okay. Okay. So kita go through soalan kedah tadi. Okay. So soalan kedah, persamaan kimia menunjukkan satu persamaan kimia bagi bahan X bertindak balas dengan asid monoprotik. Okey, jadi persamaan dia bahan X bertindak balas dengan asid monoprotik HZ menghasilkan garam Y dan juga air. So bahan Z ni apa? Bahan Z pula dah. Bahan X ni apa kamu rasa? Okey, bahan X itu adalah alkali. Okay, dia adalah alkali. Jadi merujuk kepada perkara di atas, apakah kemungkinan yang terbaik bagi bahan X dan bahan Y? So bahan Y ni adalah garam So kalau kita tengok, yang mana adalah alkali? Jadi kalau kita go through alkali A, zinc karbonat bukan alkali, dia adalah garam. Okey, yang kedua B, kukung oksida pun adalah oksida logam kan, dia bukan alkali. Jadi yang mana satu alkali? C, logam magnesium pun salah. Jadi kita potong jawapan yang tak berkenaan. Jadi bahan X yang menunjukkan alkali adalah natrium hidroksida. Okay, right. Sebenarnya, ya Cia. Okay, boleh. B tu ya. B tu kenapa tak boleh terima? Ni adalah base. Sorry. Acid pula. Okay. Kenapa dia tak boleh terima? Okay. Kenapa dia tak boleh terima B? Betul. Oksida logam tambah asid. Patutnya dia alkali kan? Alkali ke base? Tak ada dua session saya. Okay. Ada siapa-siapa boleh respon kenapa kita tak boleh terima jawapan B? Cuba kita tengok kalau kuprum oksida Kuprum tidak reaktif. Ya betul, kuprum oksida. Okey, sedap. Biasanya kalau tindak balas Sepatutnya boleh kan Musna? Itulah sepatutnya Macam boleh. Macam boleh tapi cuba kenapa? cuba tulis Rasanya kita kena buat cuba persamaan buat kimia. CU. Cuba kita buat Kimia. yang Mungkin pertama, dia CuO tambah HZ menghasilkan tambah H. Kalau kita balancekan dia,
Dia Tu akan dapat HCl sana. Sepatutnya ada 2 lah kat situ. mana? Sini kan? Kalau HZ tu HCl kan. So kalau kita guna kuprum 2 oksida, dia tak sama dengan kat atas tu. HZ dia tak ada 2 kat depan kan. Sepatutnya sini ada 2. Okay. Yes. Kalau kita guna natrium hidroksida, okay, NaOH tambah dengan klorida, kita anggap HCl lah kan. Okay, dia akan menghasilkan natrium, klorida dan air. So, persamaan tu dah seimbang, betul tak? Ya. CuCl2. Garam kuprum 2 klorida, CuCl2. Betul? Sekejap. Form saya. Garam kuprum 2 klorida, CuCl2. Betul? Betul kan? Betul. CuCl2. Ada saya salah tulis ke kat mana-mana? Betul dah tu. Betul kan? Okey. So, saya rasa Maksudnya sebab bila kita compare, dia tak sama dengan yang atas tu kan. So dia yang tak lebih sama tepat kita dengan akan pilih D lah. dia tak Sebab sama asid dia dengan 1 mol. persamaan kimia tak seimbang kan kiranya kan. Yang atas tu. Okey, juga soalan ni soalan ni kedah. Okey. Agak mencabar otak. Saya pun terfikir tadi. Memang saya tak perasan sebenarnya dengan kan macam asid tadi baru perasan yang oksida. So dia adalah sepatutnya boleh lah pasti nak balaskan. Okey, good. Okey. Clear soalan tadi? Cikgu, saya dengar suara cikgu macam tak jelas. Sama. Tak jelas suara saya. Yang lain, suara saya okey tak? Boleh dengar tapi tak jelas. Alamak. Dari tadi lagi saya tak tahu kenapa kabur-kabur. Suara kalau macam ni jelas tak? Maksudnya, sekejap. Maksudnya B tidak diterima sebab ada 2 ke? Okey, B kita tak terima. Chia boleh dengar suara cikgu ke Chia? Boleh tapi tak jelas. Kenapa ya tak jelas? Kalau macam ni jelas tak? Sama je cikgu. Dari tadi ke suara saya tak jelas? Oh, waktu escape start. Okey, saya pun tak tahu kenapa suara saya tak jelas. Tapi saya rasa maybe line tak berapa okey. Okey, saya cuba buka headphone saya. Adakah sama macam yang tadi? Ataupun ada perubahan sikit? Ke dah tak dengar suara cikgu? Ada sikit kot. Okay, yang tak best bila suara tak jelas tu yang tak best tu kan? Okey je cikgu. Dah. Syafiq kata okey pula. Okey, sekarang saya cakap okey tak? Boleh dengar ke suara cikgu? Yang lain boleh respon tak? Kabur tapi okey. Oh, bahaya ni kabur tapi okey boleh dengar. Okey. Tak apa, saya terang sikit. Tadi Chia tanya, kita tak terima pilihan jawapan B, kuprum 2 oksida tu kenapa? Sebab kalau kita pilih jawapan B, okay, kalau kita pilih B, sepatutnya depan ni ada 2. Sepatutnya depan ni kena ada 2. Baru dia boleh terima jawapan B. Tapi dekat persamaan kimia yang diberi tak ada 2 depan HZ ni tak ada 2. So that's why jawapan yang lebih tepat adalah natrium hydroksida. Okey, Chia, jelas ke penerangan saya?
Okey, jelas Saya harap suara saya pun sejelas penerangan saya tu. Okey. Kita go to soalan negeri Selangor. Okey, rajah 8 menunjukkan satu pemerhatian apabila cengkerang-kerang dimasukkan ke dalam bikar yang mengandungi cuka. Okey, so cuka tu adalah asid etanoik. So, apabila kita masukkan cengkerang ni ke dalam asid etanoik, kita dapati ada gelembung gas X yang terhasil. Yang saya warnakan warna apa? Warna oren. Oren ke kuning ke tak pastilah saya warna ni. Okey, saya besarkan sikit lah. Tak apa jelas sangat. Okey, so dia tanya apakah X? So, X tu apa? Gas apa X tu? Saya nak tahu gas tu D. Okey, kenapa Syah jawab D? Fong pun jawab D. Semangat Fong jawab D. Kenapa D? Macam mana kamu tahu itu adalah karbon dioksida? Yes, betul. Sebab cengkerang itu mengandungi kalsium karbonat. Ni ni ada kalsium karbonat. So, kalsium karbonat bertindak balas dengan asid menghasilkan gas karbon dioksida, garam dan air. Fong dah jelaskan dekat bawah. Okey, tu betul, bagus. Okey, next soalan kepekatan larutan apple. Saya nak minta Cikgu Nurul sambung boleh? Boleh. Sekejap nak share screen. Husna? Dengar tak? Saya tutup ni sekejap. Okay, saya tutup. Saya stop presenting. Okay. Sekejap nak scroll down. Mana ni? Kejap. Dengar suara siapa ni? Dengar suara kecil. Sekejap Jadi okey pun. Baby nak mengajar ni. Sabar. Scroll down. Cari. Okey, menghafiri. Okey, yang ni dalam kita masuk kepada larutan piawai. Okey, soalan Kelantan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita menunjukkan penyediaan larutan piawai natrium karbonat dengan melarutkan 10.6 gram natrium karbonat dalam air suling dan menjadikan isi padu sehingga 100 cm padu. Okey, so berapakah isi padu larutan piawai yang disediakan perlu digunakan jika seorang pelajar ingin menyediakan 50 cm padu larutan natrium karbonat 0.5 mol per dm padu. Okey, so daripada maklumat awal yang kita dapat, kita ada jisim natrium karbonat. Okey, so daripada jisim kita boleh dapatkan bilangan mol. Okey, so first step hitung dulu bilangan mol natrium karbonat. Okey. So apa formula dia bilangan mol? Kalau melibatkan jisim. Allah tak cantiknya. Okey, apa formula dia? Jisim Bilangan mol sama dengan dengar tak suara cikgu? Dengar. Hello? Boleh dengar Nurul? Jisim bahagi dengan macam sangkut lah. Sangkut ke tak sangkut ni? Okey, jisim bahagi jisim molar. Okey, so awak akan dapat ni tak semua nak tulis.
So akan dapat 0.1 mol. Okay. Dan lepas dapat awak boleh hitung. Boleh hitung apa? Daripada bilangan mol kita boleh hitung apa larutan tersebut. Sebab larutan ni dia dah bagi isi padu. Isi padu kita ada bilangan mol. So apa yang kita boleh hitung untuk larutan ni? Okey, yang kedua awak boleh hitung dari segi kemolaran dia. Okey, hitung dulu kemolaran awal yang awak dapat. Okey, menggunakan formula N sama dengan MV bahagi dengan 1000. Okey, so untuk kemolaran Na2CO3 ni, okey, so awak akan dapat 0.1. Okey, darab dengan 1000. Okey, bahagi dengan 100. Maaf gangguan. Okey, so berapa kemolaran larutan yang awak dapat? Larutan piawai. Okey, 1.0. Ya Allah, tak cantik pen ni. Okey, 1.0 mol per dm padu. Okey, ni maksudnya sekarang ni isi padu yang awak ada adalah, okey, kejap gangguan juga. Maaf, berhenti sekejap Okey, tak apa. Saya sambung boleh? Okey, tak, kita tunggu Cikgu Nurul kejap ya. Sian, baby nak belajar. Sorry, rasanya Cikgu Husna kena sambung dulu lah ni. Ya, tak apa, saya sambung. Okey, sekejap boleh lagi sekejap. Dia bertenang dah sekejap. Okey, boleh. Okey, so guna formula yang kedua untuk pencairan. Okey, kita guna M1V1 sama dengan M2V2. Okey, M1V1 sama dengan M2V2. Okey, sekarang ni soalan ditanya berapa isi padu larutan piawai. Okey, yang perlu kita guna. Okey, so yang ni untuk yang stok kita. Okey, ni yang stok. Yang ni yang kita nak sediakan. Okey, so yang stok kita dah tahu kemolaran dia adalah 1.0. Okey, V dia kita tak tahu berapa. Okey, V1. Okey, so untuk larutan yang baru yang kita nak sediakan adalah kemolaran dia 0.5. Okey, darab dengan isi padunya adalah 50 cm padu. Okey, so V yang awak akan gunakan adalah 25.0 cm padu. So jawapannya adalah C. Okey, ada dapat jawapan lain tak? Okey, dapat semua? Kelihatannya tak perlu ke bahagi dengan 1000. Okey, tak perlu sebab kita guna formula M1V1 sama dengan M2V2. So M1V1 tu adalah larutan piawai lah, larutan stok kita yang kita ada. Cuma kita tak tahu berapa isi padu yang kita nak ambil dari larutan piawai untuk dicairkan menjadi 50 cm padu larutan yang cair, larutan piawai. Okey? Okey. Menjawab tak Cia? M3 bukan kena bahagi 3. Oh, okey Cia, kenapa kita tak bahagi 3? Sebab kalau saya nak cakap sebab dia bukan sebab isi unit dia sama dengan N2. Then bilangan M1V1 per 1000. Okey, sama juga dengan M2V2 per dengan 1000. Sebenarnya boleh je nak bahagi dengan 1000 tu. Boleh je. Boleh. Tapi 1000 per 1000. Yes. Dia terhapus tu sebab unit yang sama. Okey, boleh? Kita teruskan dengan soalan Kelantan.
Okey, soalan Kelantan. Dalam satu tindak balas 4.6 gram natrium telah ditindakbalaskan dengan gas dalam sebuah balang gas. So hasil tindak balas adalah pepejal putih. Okey, kat sini awak boleh bina satu persamaan kimia dulu, iaitu natrium, oksigen, pepejal putih itu adalah apa dia? Okey. Okey, natrium tidak. Ya Allah, tak semuanya. Cikgu Sna tolong. Okey, adakah persamaan ini dah seimbang? Tak. So kita kena buat apa? Sebab sebab kita gunakan untuk larutkan. Okey, bahasa kritikal sangat ni. Rasanya Okey, Husna saya kena sambung pas-pasan lah. boleh? Sorry guys. Okey, saya sambung ya. Saya share screen semula. Tapi saya guna satu device je ni. So saya tak boleh nak nampak paparan kamu. Saya guna paparan untuk saya share sahaja. So kalau tak nampak ke apa, kamu inform saya. Okey, boleh saya harap tak ada masalah lah. Saya guna satu screen sahaja. Setakat ni boleh dengar suara cikgu dengan jelas tak? Boleh. Okey. Sebab bila saya guna satu skrin, saya takut saya tak sempat nak baca komen kamu. So kalau saya tak reply dekat komen tu, kamu kena on mic. Tapi sekejap lagi saya cuba masuk lagi satu device. Okey, sekejap saya share skrin dahulu. Sorry malam ni saya rasa internet rumah saya pun macam tak berapa okey ni. Dia ada lag sikit. Okey. Sekejap saya nak cuba masuk dengan device lagi satu. Alright, saya harap boleh dengar suara saya dengan jelas. Okay, so saya dah masuk guna dua device. So saya harap saya boleh bacalah komen kamu kalau kamu ada yang komen. Okay, so kita continue dengan soalan. Kalau ada yang nak explain, perlukan. Okay. Kalau ada yang nak bertanya ke apa, boleh tanya dekat ruang komen Okay. So kita go through soalan mana tadi? Soalan Kelantan kan? Yang last Cikgu Nurul soalan Kelantan nombor 27. Cikgu Nurul dah bincang tadi. So kita dah dapat isi padu dia adalah 25. Okay, adik. Okay, so isi padu dia 25. Okay, soalan Kelantan dia kata dalam satu tindak balas 4.6 gram natrium klorida telah bertindak balas dengan gas oksigen dalam sebuah balang gas. Okay, so yang ini kita cuba buat dahulu persamaan kimia dia. Okay, so natrium bertindak balas dengan oksigen, dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan satu pepejal putih. Jadi pepejal putih tu adalah natrium oksida. Okey, cuba kita seimbangkan persamaan ni. Berapa persamaan dia kita dapat? Persamaan seimbang dia apa? Okey, so sini oksigen ada 2 kan? So cikgu letak depan nitrogen pula dah. Natrium oksida tu kita letak 2. So bila 2 dekat sini, sini jadi 4. So cikgu rasa dah seimbang persamaan cikgu. Okey.
So dia kata telah bertindak balas dengan gas oksigen dalam sebuah balang gas. So hasil tindak balas, jadi hasil tindak balas ni adalah natrium oksida ni. Dia dilarutkan dalam 25 cm padu air suling membentuk larutan tidak berwarna. Kepekatan dia adalah 2 mol per desimeter padu. Jadi natrium oksida ni kita larutkan dalam air. So bila kita larutkan dalam air, dia bertindak balas dalam air, dia menghasilkan apa? Siapa tahu? Saya boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Okey, cikgu risau takut kata kamu tak dengar suara saya duk cakap seorang-seorang pula. Betul Naoh. Cia tanda soal jap. Cia tanda soal. Betul Cia Naoh. Okey. Natrium hidroksida. So kita cuba balancekan. Okey, kita cuba balancekan dia. So di sini kita kena letak 2 Depan natrium hidroksida kita letak 2. So barulah seimbang natrium di situ. Okey, so first step. Lupa dia tanya apa sebenarnya. Okey, so dia kata larutan tersebut menukarkan warna limus merah kepada biru. So betul lah natrium hidroksida tu memang bersifat alkali. Okey, next dia kata soalan tanya kita berapakah jisim pepecah putih yang bertindak balas dengan air suling. So dia nak tahu berapa jisim gram ni, jisim natrium oksida ni. So dalam maklumat dia bagi natrium hidroksida ataupun larutan aqueous yang bersifat alkali tu kepekatan dia adalah 2 mol per desimeter padu dengan isi padu dia adalah 25 cm padu. Macam mana kita tahu 25 cm padu? Sebab pepecah tadi dia dah larut dalam air suling 25 cm padu. Jadi daripada situ kita tahu isi padu larutan yang terhasil tu adalah 25 cm padu. Jadi kita boleh cari apa sebenarnya kat situ? Kita cari apa? Yes, bilangan mol. Okey, kita nak cari bilangan mol apa sebenarnya? Okey, bilangan mol natrium hidroksida. Bilangan mol. Okey, Rauka nak cari bilangan mol. Kita tak boleh cari bilangan mol natrium oksida sebab kita tak tahu jisim dia berapa. Okey, cuma daripada persamaan yang pertama ni kita boleh cari. Okey, so kita guna dulu maklumat yang ada dekat larutan. Kita terus je kita pergi ke persamaan yang kedua. Ni persamaan yang kedua, ini persamaan yang pertama. Okey, boleh nampak ke? Okey, boleh ikut. So, berapa bilangan mol natrium hidroksida? Kita guna formula mv per 1000. So, berapa kita dapat? Bilangan mol dia ada tak yang boleh cari? Okey, Alia dapat 0.5 mol. Okey. So, kita nak cari jisim natrium oksida. Okey. So, apa yang kita kena buat? Kita kena cari bilangan mol natrium oksida. Okey, so yang kedua kita kena carilah bilangan mol natrium oksida. So berapa bilangan mol natrium oksida? Kita kena buat perkadaran. Okey, kita kena buat perkadaran. So daripada persamaan, daripada persamaan 1 mol natrium 2 oksida menghasilkan 2 mol natrium hidroksida. So kalau natrium hidroksida 0.05 mol ya, Nisha. Misha dia nak tanya soalan ke? Macam mana cikgu dapat kira bilangan mol? Oh, macam mana cikgu dapat kira bilangan mol natrium hidroksida? Okey, so macam mana saya kira? Saya baca balik soalan. Okey, dia kata dekat sini cikgu padam balik. Okey, so dekat sini dia kata hasil tindak balas ialah pepecah putih. Sebahagian pepecah putih ini dilarutkan ke dalam 25 cm padu air suling membentuk larutan tidak berwarna berkepekatan 2 mol per desimeter padu. So dari sini nampak saya dah tulis maklumat yang ada dekat sini. Okey, so bilangan mol dia tu kita guna mv per 1000. Ni sama dengan mv per 1000.
So M kepekatan 2 darab dengan isi padu 25 bahagi 1000, kamu akan dapat 0.05 mol. Dapat tak? Misha boleh dengar ke penerangan cikgu? Oh, tertidur. Okey. Okey, jangan tidur Misha. Okey, nanti cikgu mengantuk ni sebenarnya dah pukul 10 kan. Mengantuk lah. Kita cubalah ni kod-kod dapat last soalan yang terakhir kan. Kalau dapat mengantuk ni soalan terakhir kita lah nampaknya. Okey, so okey, bilangan mol natrium hidroksida 0.05. So yang kedua bilangan mol natrium oksida kita nak cari. So kita buat nisbah perkadaran bilangan mol natrium oksida dengan natrium hidroksida. So soalan saya, berapa bilangan mol natrium oksida? Tulis dekat ruang komen sekarang. Okey, Alia dapat 0.025 mol. Betul Alia? Ni 0.025 mol. Okey, step yang ketiga. Barulah kita, betul Alice, 0.05 bahagi 2. Okay, sebab 2 mol nisbah kepada 1 mol, nisbah natrium hidroksida kepada natrium oksida. Jadi, last barulah kita cari gisim natrium 2 oksida. Okay, last kita cari natrium 2 oksida, natrium 2 oksida, gisim natrium oksida. Ya, betul Fong, kita darab dengan JMR. 0.025 mol darab dengan JMR dia. Berapa kamu dapat JMR dia? Berapa JMR natrium oksida? 62 kan? Okey, berapa kamu dapat? Ya. Okey, cuba darab. Berapa dapat gisim? 1.55 gram. Ada tak jawapan? Sedih ke kira panjang-panjang tak jumpa jawapan? Ada kan? So sebenarnya saya pun tak tahu sebab ini soalan trial Kelantan. Tapi kemungkinan lah, saya rasa kemungkinan ada rata sebab soalan ni dah dibincang di dalam grup di kalangan cikgu. So semua cikgu kira pun dapat 1.55. Saya pun kira dapat 1.55. So memang tak ada jawapan. Okay, itulah kadang-kadang kertas satu ni. So kita doa supaya kertas SPM nanti tak adalah macam ni. So memang tak ada jawapan dekat sini. Okay, skema dia bagi jawapan B. Skema bagi jawapan B. Saya pun tak tahulah macam mana dia dapat B tu. Tidur dah. Okay, anak saya pun dah nak tidur dah. Okay, so soalan saya, kamu nak continue ke ataupun nak kita bincang esok malam je ke? Ataupun saya bagi jawapan, kamu boleh semak. Sebab pukul 10. Esok kita continue besok. Bincang esok. Dah ramai dah yang tak boleh nak fokus. Saya pun macam dah sebab tak tidur siang kan hari ni, so pakak-pakak mengantuk. Okay, so kita stop sampai soalan Kelantan. Esok pagi kamu boleh study. Cikgu bagi jawapan lah kalau macam tu. Nanti cikgu bagi jawapan. So soalan mana yang kamu tak tahu tu boleh tanya. Sebab sebenarnya saya nak fokus sikit untuk kertas ni. Biasa. Menurut pun anak dia dah mengantuk dah tu. Okay, so kalau macam tu cikgu stop sampai sini dulu. Kita jumpa lagi pada esok malam. So esok buat dulu soalan ni, buat dulu. Nanti besok malam kamu lebih senang untuk kamu jawab. So esok kita cuma semak jawapan sahaja. Okay, so esok hari Jumaat. InsyaAllah lah hari Sabtu dengan esok hari apa? Esok Jumaat kan? Saya ni hari pun dah tersasul. So hari Sabtu dengan hari Ahad insyaAllah kita buat latihan kertas 2. Percubaan kertas kuantan. Okay, boleh semua? Boleh. Boleh. Okay, bye semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okay, good night. Okay, sama-sama. Ya, teruskan berusaha. Okay, bye-bye semua. Terima kasih cikgu. Sama.